Langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey, kaedah saintifik ialah kaedah sistematik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Okey, kaedah ini mempunyai beberapa langkah penting bagi membolehkan sesuatu permasalahan itu diselesaikan atau dijelaskan dengan kaedah yang betul. Okey, kita tengok apa langkah-langkah yang ada di dalam penyiasatan saintifik. Okey, so kita ada 9 langkah dalam kaedah saintifik. Okey, yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, membina hipotesis. Ketiga, mengawal pemboleh ubah. Keempat, merancang eksperimen. Kelima, menjalankan eksperimen. Keenam, mengumpul data. Ketujuh, menganalisis dan mentafsir data. Kelapan, membuat kesimpulan. Kesembilan, menulis laporan. So, semuanya ada 9 langkah dalam kaedah saintifik. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu mengenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Okey, contoh kat sini seorang pelajar menumpahkan air. Okey, alamak, air tertumpah. Bagaimanakah cara untuk saya menyerap air dengan cepat? Okey, so daripada situasi ini, pelajar ini menggunakan ayat tanya, bagaimanakah? So ini ialah masalah yang perlu diselesaikan. Bagaimanakah cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? So ini ialah mengenal pasti masalah. Okey, ada satu situasi dan macam mana nak selesaikan masalah itu. Bagaimanakah cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? So itu ialah permasalahan yang perlu diuji. Okey, yang kedua, membina hipotesis. Kita perlu membina hipotesis sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Hipotesis ini perlulah diuji. Okey, so permasalahan tadi, bagaimana cara menyerap air dengan cepat. So hipotesis ialah penerangan awal. Okey, cuba tengok penerangan kat sini. Tuala kain menyerap air dengan lebih banyak berbanding kertas tisu. So ini ialah kita punya penerangan ataupun jawapan kepada persoalan kita tadi. Sama ada kita nak guna tuala kain ataupun kertas tisu, yang mana lebih cepat menyerap air. Okey, yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Okey, kenal pasti pemboleh ubah yang terbabit. Okey, so apa itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah kuantiti fizik. Okey, ini pelajar sudah belajar kuantiti fizik. Kita ada 5 kuantiti fizik, iaitu masa, suhu, panjang, jisim dan juga arus. Itu kita boleh gunakan dalam pemboleh ubah. Okey, so kita ada 3 pemboleh ubah, dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, merancang eksperimen. Kita perlu merancang reka bentuk eksperimen. Kita juga perlu memilih bahan-bahan dan radas yang sesuai untuk eksperimen. Kita rancang sebelum kita melakukan eksperimen. Radas apa yang diperlukan. Okey, bagaimana kita nak kendalikan eksperimen itu. Okey, seterusnya menjalankan eksperimen. Okey, mari kita uji hipotesis anda. Semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan. Okey, langkah keselamatan perlu dijaga untuk menghindari kemalangan. Ini pun pelajar sudah belajar langkah keselamatan. Langkah berjaga-jaga semasa eksperimen. Okey, seterusnya mengumpul data. Okey, pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati menggunakan alat yang sesuai. Okey, ini pun pelajar sudah belajar
dengan mengambil kira sebarang ralat, rawak atau sistematik. Ini pun pelajar sudah belajar. Pastikan ukuran diulang sekurang-kurangnya 3 kali. Kenapa? Okey, untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. 3 kali bacaan. Okey, gunakan jadual untuk merekod data. Kita perlu ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey, menganalisis dan mentafsir data. Okey, analisis perlu disertakan dengan bentuk komunikasi berkesan seperti graf dan juga jadual. Okey, tadi kita dah dapat data, kita dah kumpul data dalam bentuk jadual. Seterusnya, daripada jadual tadi kita bina graf. Graf dan jadual membantu kita mentafsir data dengan lebih mudah. Okey, cuba tengok. Ini graf bar. Kertas tisu berapa isi padu air yang diserap. Kain berapa isi padu air. So nampak ini kuantiti fizik. Ini pemboleh ubah dimanipulasi ke kanan, jenis tuala pemboleh ubah. Okey, jenis tuala ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Jumlah air yang diserap ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, seterusnya membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen. Okey, so kat sini kita boleh tentukan sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita perlu membuat hipotesis baharu dan melakukan eksperimen semula. Okey, akhir sekali ialah menulis laporan. Ketika menulis laporan, semua data dan maklumat yang penting perlu disertakan. Okey, so dalam laporan, pelajar perlu tulislah pernyataan masalah, hipotesis, tujuan eksperimen, 3 pemboleh ubah itu, bahan dan radas yang digunakan. Okey, prosedur. Prosedur ialah langkah semasa melakukan eksperimen, langkah-langkah. Okey, pemerhatian ataupun keputusan ini selalunya dalam bentuk jadual. Okey, analisis ini dalam bentuk graf dan akhir sekali kesimpulan. Okey, kesimpulan pelajar perlu tulis hipotesis diterima, hipotesis ditolak. Okey, berdasarkan keputusan eksperimen.